Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmat yang diberikan dapat diteruskan lagi pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Masih lagi membicarakan kitab yang pertama, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia, dengan lidah itu akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat dengan lidah itu, memberi nasihat engkau dengan lidah itu akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka dengan lidah yang Allah berikan itu, dapat menunaikan engkau akan hajat mereka itu, hajat kaum muslimin. Dan dengan lidah yang Allah berikan kepada dikau itu dapat mendamaikan engkau akan mereka itu, kaum muslimin yang bertelingkah, dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia. Apa itu maslahah dunia? Seperti mencari harta dengan segala akad jual beli, seperti akad jual beli dan akad sewa. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Caranya dengan memeliharanya lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta, yang menyakiti akan orang yang lain-lain, maka itu dosa besar. Baik. Setelah disempurnakan perbicaraan kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, bermula dengan fasal yang pertama pada menyatakan mata, diikuti fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Hari ini fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Baik. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili bentangkan dulu kepada kita nilai lidah, manfaat dan faedah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya lidah. Maka dipermudahkan kepada kita nikmat lidah yang diberikan. Maka sebut sahaja tentang nikmat lidah, ada di situ faedah, maka di situ dituntut. Oleh kerana lidah ini merupakan nikmat yang Allah berikan,
dan setiap nikmat itu membawa faedah, maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili jelaskan kepada kita untuk tujuan apa Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya lidah. Baiklah, dan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan setelah kita faham lidah itu merupakan suatu nikmat yang Allah berikan, setiap nikmat itu ada nilai faedah, maka dinyatakan kepada kita agar kita manfaatkan nikmat lidah. Ya, oleh itu memanfaatkan nikmat lidah itu membawa erti mensyukuri, menghargai nikmat lidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, dan sama sekali jangan salah gunakan nikmat lidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Baik, maka kita perlu ketahui kedudukan lidah berbanding dengan 6 anggota yang lain. Kerana kita masih lagi membicarakan kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, maka lidah salah satu daripada anggota yang 7. Oleh itu, apa peranan dan hubungan lidah dengan anggota-anggota yang 6? Baik, untuk menjelaskan hal ini, Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi yang wafat pada tahun 1241 Hijrah, tokoh ulama sufi yang tersohor lagi masyhur. Dia merupakan seorang tokoh yang menafsirkan kitab tafsir Al-Jalalain. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka di situ terbukunya kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir Al-Jalalain ini dibahas dalam satu kitab namanya Hasyiah As-Sawi. Hasyiah As-Sawi ini dikarang oleh tokoh ulama sufi yang bermazhabkan Maliki, iaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Maliki, wafat pada tahun 1241 Hijrah. Dah wafat 200 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi ada pada kita tu kitab Hasyiah As-Sawi. Dulu waktu belajar kitab tafsir Al-Jalalain, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, yang lebih dikenali dengan panggilan manja Pak T. Jadi setelah khatam kitab tafsir Al-Jalalain, tanya dengan Pak T, selepas ni nak baca tafsir apa? Dia kata tak Hanafiah, kita akan ulangi lagi dan ulangi lagi. Tapi dia kata Pak T akan rujuk kitab tafsir Al-Jalalain ini, penafsirannya, perbahasannya berdasarkan kitab tafsir Hasyiah As-Sawi. Jadi Hanafiah kena belilah, dia kata. Maka belilah kitab Hasyiah As-Sawi. Pengarangnya Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Misri Al-Maliki, wafat pada tahun 1241 Hijrah. Jadi dalam pada tu, apabila sampai je belajar kitab tafsir,
Al-Jalalain ni berulang. Pak Tih dah khatam, diulang semula sampailah pada surah Al-Balad. Di situ Pak Tih bahas satu persatu mengikut bagaimana perbahasan tokoh ulama sufi Al-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi, wafat pada tahun 1241 Hijrah. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 surah Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Pelik hari tu Walid ingat bila Pak Tih baca tu, dia baca 4 ayat aja. Baca daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Bahas begitu lama, Maghrib Isyak selesai. Kita kata sikit no hari ni kita baca kitab. Kerana lepas Maghrib memang Pak Tih baca tafsir Al-Jalalain. Maghrib Isyak tu memang khas. Pak Tih akan baca kitab tafsir Al-Jalalain. Hari tu ayat pertama sampai ayat 11. Lama dibahas. Maka di situ Walid ingat lagi perbahasan ayat yang ke-8, ke-9 surah Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami telah jadikan kepada setiap manusia yang diberi peluang menjalani hidup di dunia itu 2 mata. Ainain, 2 mata. Ayat 9 surah Al-Balad, Allah nyatakan lagi walisanan wa syafatain, 1 lidah dan 2 bibir. Ayat 10 surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia itu 2 jalan kehidupan, jalan yang baik, jalan yang salah, jalan yang benar, jalan yang salah. Baik, ayat 8 surah Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami jadikan bagi manusia itu 2 biji mata. Dalam ayat-ayat yang lain, pada surah yang lain, Allah Ta'ala sebut Al-Basar, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Begitu juga ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala tak sebut 2 biji mata. Allah Ta'ala sebut Al-Basar, penglihatan mata. Tapi pada ayat 8 surah Al-Balad ini, Allah Ta'ala tak sebut penglihatan mata. Allah Ta'ala sebut 2 biji mata. Tidakkah kami jadikan bagi manusia itu 2 biji mata? Ainain walisana wa syafatain, 1 lidah dan 2 bibir. Kita perlu faham perkara ini. Maka Al-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan dalam mengkupas, dalam menafsirkan lagi kitab tafsir Al-Jalalain. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kalimah ainain, 2 biji mata. Pertama, menjelaskan bahawa bayi sebelum dilahirkan, bayi itu sudah disempurnakan pada paras rupanya 2 biji mata.
dan 2 biji mata itu ada di situ. Maknanya mata hitam dan mata putih. Perkara itu telah disempurnakan sejak bayi berada di alam perut ibu. Maka pada ketika itu sememangnya 2 biji mata yang dijadikan, yang telah disempurnakan kejadiannya dalam perut ibu itu, sememangnya tak mampu melihat. Tak mampu melihat. Ya. Tetapi sebaik sahaja dilahirkan, maka 2 biji mata itu pun masih belum mampu melihat, kecuali dia hanya melihat yang hitam dengan yang putih. Itu rahsia. 2 biji mata ni ada mata hitam, mata putih. Dulu, zaman dulu, adik tak tahulah, TV kita ni tak ada warna. TV kita hitam putih. Hitam putih, TV hitam putih. Jadi nak jelaskan waktunya bayi ni dilahirkan. Jadi sebab itu bayi dilahirkan, bayi itu dia tak boleh bercakap. Dia hanya boleh menangis. Dia hanya boleh menangis. Dia hanya boleh nampakkan memek mukanya gembira. Orang kata dia main dengan kawan dia, dia gembira kan, dia gembira ataupun dia menangis. Itu aja. Kerana apa? Kerana matanya waktu itu hanya melihat yang hitam dengan yang putih. Selepas 2 tahun, selepas usia bayi itu 2 tahun, bayi itu barulah mengenali warna. Barulah 2 biji mata tu mengenal warna. Apabila dia kenal warna yang 7, barulah dia boleh bercakap. Barulah dia boleh bercakap. Dan dia akan mula mendengar. Jadi maknanya sebab itu bercakap ni paling lambat. Bercakap paling lambat. Macam Najmi bercakap lambat. Tapi kalau cakap pun betul-betul pelan. Kerana apa? Maknanya peranan mata tu. Mata tu. Jadi daripada mata tu dilahirkan hanya mampu mengenal hitam dan putih, dia perlukan 2 tahun. Masa itu haulain kamilain liman arada an yutimma radha'a. Disusukan bayi itu 2 tahun. Maka barulah mata tu dapat melihat warna-warna. Warna. Dia dengar. Dia dengar dulu. Oh, yang warna merah apa? Yang merah itu saga. Mana lagi saga, budak-budak mana tahu pokok saga apa. Yang orang tahu yang merah tu apa? Duit. RM1. Jadi dia baru tahu yang merah tu apa, yang hijau tu apa. Dia dengar. Barulah lidah bercakap. Jadi sebab itu dijadikan mata tu 2, supaya dia dapat menilai warna dengan stabil. Kalau satu je, sukar dia nak dapat membezakan warna. Maka disebut rabun warna. Rabun warna, buta warna. Ya. Itu nilai 2 biji mata. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan dulu pada ayat yang ke-8. Surah Al-Balad. Alam naja'an lahu ainain. Barulah Allah Ta'ala datangkan ayat ke-9. Walisanau wa syafatain. Setelah sempurna penglihatan 2 biji mata yang mampu melihat warna-warna benda, mata benda, harta benda, entah apa benda, dan dia mendengar, barulah lidah boleh bercakap. Dan untuk lidah ni bercakap tak mudah, kerana lidah ni diletakkan di bahagian mulut dalam wajah manusia. Apabila disebut dalam wajah lidah diletakkan dalam bahagian mulut dalam ruangan wajah manusia, maka sebut sahaja mulut itu dibina dengan beberapa anggota.
Mulut adanya lidah, mulut adanya geraham gusi, mulut adanya dua bibir. Kenapa begitu? Kerana mulut bukan tempat untuk meluahkan perasaan sahaja. Mulut bukan tempat untuk berkata-kata. Mulutlah tempat untuk makan. Mulutlah tempat untuk minum. Mulutlah juga tempat untuk maknanya manusia merasai pelbagai bentuk kenikmatan. Itu nilai mulut. Di situlah tempat makan, tempat minum, begitulah tempat nak bercakap. Walisanau wasyafatai. Baik, pun begitu, maknanya bagaimana dibahas lengkap oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi, wafat pada tahun 1241 Hijrah. Maka kita faham, maka kita akan hargai mulut. Mulut ni perlu dihargai, kerana mulut dibina bukan dengan satu anggota, dengan beberapa anggota. Oleh kerana disitulah tempat makan, tempat minum, maka geraham dan gusi itu disitulah diletakkan gigi. Gigi ni, kata Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, gigi adalah tulang yang paling kuat. 360 tulang yang membina kerangka tubuh badan manusia. Maka gigi adalah jenis tulang, dan tulang yang paling kuat adalah gigi. Dengan kata lain, maknanya kalau tulang kita lemah, gigi kita lemah. Bila tulang kita lemah? Apabila meningkat usia tua. Apabila dah tua, kita akan nampak gigi seseorang tu macam mana. Baik, maka menjurus kepada fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Maka lidah adalah anggota untuk berkata-kata yang diletakkan di ruangan mulut. Diletakkan di ruangan mulut. Pun begitu, untuk lidah berkata-kata, lidah perlukan geraham dan gusi, adanya lelangit. Sebab itu kita belajar hukum tajwid, makhrajul huruf, tempat keluar huruf. Maka semata-mata lidah tak boleh. Huruf ain, di mana tempat keluarnya? Huruf shin, di mana tempat keluarnya? Maka lelangit ada peranan, halqum pun ada peranan. Dengan kata lain, rongga mulut berperanan untuk mengeluarkan suara, bukan lidah semata-mata. Malah bibir pun mainkan peranan. Hukum iqlab dalam hukum tajwid, hukum idgham dalam hukum tajwid. Jadi untuk berkata-kata bukan semata-mata lidah, merangkumi mulut sampai ke khalqum. Begitu juga merangkumi dua bibir. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-9 surah Al-Balad, walisanau wa syafatain. Satu lidah yang dikawal oleh dua bibir. Maknanya tak ada bibir, tak boleh bercakap. Orang kata dia tu kenapa sengau, tengok bibir dia. Kadang-kadang dia sombing kan,
Orang sombong tak boleh bercakap, betul? Kerana masalah bibir dia. Langit-langit. Jadi dengan kata lain, nak bercakap ini bukan semata-mata lidah, tapi lidahlah yang menggerakkan apa yang nak dilafazkan. Barulah mulut yang terbabit dalam mengeluarkan suara. Sebab itu ada nama peti suara. Peti suara. Jadi lidah ni sebagai penggerak untuk mengeluarkan suara. Kalau begitu, apa peranan lidah? Ya, lidah menggerakkan untuk keluarnya suara. Dia sebagai penggerak. Dan dalam hal ini, Al-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi wafat pada tahun 1241 Hijrah, menyatakan lagi bahawa lidah itu sebagai utusan kepada hati sanubari manusia. Hati sanubari manusia. Ya, hati sanubari manusia. Hati sanubari manusia, kata Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, bahawa hati sanubari manusia ini ada di situ dua unsur, akal dan nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Jadi apa yang terfikir di benak hati, apa yang terasa di benak hati, ianya disalurkan melalui lidah. Apa yang ada dalam hati itu yang akan keluar. Ya, tak perlu nak menyembunyikan lagi isi hati. Tak perlu nak menyembunyikan lagi isi hati. Apa yang terpendam di hati sanubari, apa yang tersimpan di benak hati, dapat dinilai melalui kata-kata lidah. Ramai menyatakan, tak, apa yang aku cakap tak sama apa yang dalam hati aku. Bohong. Kena faham. Sebab itu Allah Ta'ala sebut walisanau wa syafatain, kerana menjelaskan kepada kita lidah hanya penggerak pertama, digerakkan. Dia adalah penyampai maklumat daripada benak hati manusia. Apa yang terfikir di akal manusia, apa yang terasa di dalam nafsu manusia, semuanya itu diluahkan melalui lidah. Maka dengan sebab inilah Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Skandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Skandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Dah 700 tahun yang lalu. Dalam kitab Syarah Al-Hikam menyatakan kalam hikmahnya, mastudi'a fi ghaibi sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Mastudi'a, apa yang tersembunyi, ma istada'a. Mastudi'a, apa yang tersembunyi, fi ghaibi sarairi, apa yang tersembunyi di dalam benak hati manusia.
apa yang tersembunyi di fikiran akal manusia, apa yang tersembunyi di perasaan nafsu manusia. Zahara, nyata ia, fi syahadati zawahiri, pada apa yang diamalkan oleh anggota-anggota zahir. Apa yang tersembunyi di benak hati manusia, apa yang tersimpan di hati sanubari manusia, nyata, jelas berdasarkan amalan anggota zahir manusia. Maka ianya menjelaskan lagi apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, dalam kitabnya Minhajul Abidin. Al-qalbu malakul muta. Hati sanubari manusia itu ibaratnya raja yang ditaati. Maka fikiran dan perasaan, itulah dia raja. Dia akan mengeluarkan arahan kepada 7 anggota. Daripada 7 anggota ni, siapakah anggota kanan? Kalau kita sebut pegawai kerajaan adalah pegawai kanan, jusasi, besar, gaji tinggi dia. Jadi maka 7 anggota, siapakah 7 anggota? Anggota mana merupakan anggota yang kekananan? Itulah istilah hierarki. Anggota, 7 anggota, anggota mana yang lebih utama? Menteri pada menteri kanan. Jadi lidah. Dengan kata lain, apa kita kata tadi tu, apa yang Imam Ghazali menyatakan bahawa hati sanubari manusia itu raja yang ditaati. Mestilah raja itu dia beritahu dulu kepada pegawai kanan dulu. Maka pegawai kanannya adalah lidah. Barulah kepada pegawai-pegawai yang lain, iaitu 6 anggota yang lain. Dengan kata lain, lidah adalah anggota yang paling hampir dengan hati sanubari. Paling hampir dengan hati sanubari. Tak ada. Jangan nak bohong. Sebab itu dulu maknanya tanya dengan Pak Teh. Pak Teh katalah, kalau nak ambil sijil, nak balik belajar pondok, nak ambil sijil, lalu Walid yang buatkan sijil tu, buat dekat Sungai Petani sijil tu. Jadi punya jauh daripada Keroh, nak buat sijil kena pergi Sungai Petani, kerana kat Sungai Petani tu ada syarikat orang Melayu kita yang boleh buat sijil lah, sijil pengajian pondok tu, nak tulis bahasa Arab tu kan. Jadi Pak Teh tanya, apa pandangan Hanafiah? Pandangan apa? Nak bagi sijil ni, kita kena buat juga imtihan. Maka tanyalah, kenapa Pak Teh nak buat imtihan? Kita kan pondok je. Tak, dia kata, Imam Atha'illah Al-Skandari kata, tengok Pak Teh kalau cakap, al-imtihan bi qadril imkan. Tujuan imtihan ni, buat ujian ni, untuk mengetahui kedudukan tahap seseorang tu. Dengan kata lain, Allah Ta'ala akan uji seseorang itu ikut kemampuan dia. Jadi dengan imtihan ni, dengan ujian peperiksaan ni, Hanafiah dia kata, kita boleh tahu tahap ilmu dia, pencapaian dia. Terdiam. Kerana Pak Teh apa pun dia rojok, dia minta pandangan Walid. Maka tanya dengan Pak Teh, ujian macam mana nak buat? Syafawi, dia kata. Bertulis? Bertulis. Kalau dia tak mampu nak syafawi, kita suruh dia tulis apa-apalah. Jadi buat syafawi.
Syafawi ni maknanya panggil, baca kitab, Pak Teh tanya dia jawab. Pak Teh tanya dia akan jawab. Kenapa perlu Syafawi? Di situ apa yang dijawab tu secara sempotan tu, itulah yang tersimpan di hati sanubari dia. Al-ilmu fis sudur. Al-ilmu fis sudur. Ilmu tu dalam sudur dia. Kalau tak, entah apa dia kata. Tu cerita. Tapi bila Walid nak balik tu, Walid minta sijil, dia kata tak payahlah. Nah, Hanafiah, ni sil untuk Hanafiah. Senang je Pak Teh kasih. Dah selalu dengar Hanafiah cakap apa. Apa yang Hanafiah cakap, Pak Teh dah tahu dah. Ilmu tu tara mana. Masya Allah. Tak, cakap tak uji lagi Pak Teh. Tak ada uji pun tak dah tahu dah. Dengar cara cakap, apa yang dia cakap, tahu dah. Tak, mana ilmu tu. Al-ilmu fis sudur. Ilmu tu dalam dada, tersimpan di akal. Maka nak tahu, buat imtihan. Lidah tu. Ini ujian lisan tu. Bukan disuruh kita mengajar, bukan disuruh kita bersyarah. Bersyarah ni berlakon. Dia boleh menjadi pelakon pembantu terbaik. Dia baca skrip, dia ingat skrip. Habis ceramah pun dia pun lupa skrip apa. Dia pelakon pembantu terbaik. Dia boleh dilakonkan benda tu. Tapi kalau Syafawi ni bagus kan, maknanya spontan, ujian lisan tu boleh tahu apa dalam hati kita, apa yang tersembunyi di hati sanubari kita. Nak nyatakan lidah, peranan lidah tu sendiri. Jadi kalau orang tu cakap, dia dah tahu dah apa yang tersimpan di benak hati dia. Kita nak tahu ucap pertama Perdana Menteri apa, moratorium. Tahulah tu istilahnya. Semua orang menunggu. Apa pun dalam perhimpunan UMNO ke perhimpunan PAS ke, ucap pertama presiden tu nak dengar apa dia berucap. Itulah yang tersimpan di hati sanubari dia, idea dia, ataupun memikirkan untuk mengekalkan jawatan presiden semata-mata. Itu semua dapat difahami melalui setiap luahan lidahnya. Maka kita faham apa yang Allah firmankan. Ayat 8, 9, 10. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Jelas. Ayat 10 Allah Ta'ala kata, dah faham apa tu lidah, Allah Ta'ala sediakan dua jalan. Ambillah. Ambillah. Kau dah luahkan. Sekarang ada dua jalan terpulang. Jalan baik, jalan jahat. Jalan benar, jalan sesat. Moga-moga mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu ingat, lidah ni dikawal oleh dua gusi, geraham atas, geraham bawah. Ada gigi pula. Orang tua kata jangan tergigit, jangan tergigit lidah. Pengawalan lidah tu, lidah ni betul-betul dikawal. Dua gusi, gigi pula, ya Allah. Lepas tu dua bibir, dua pagar yang mengawal selia lidah tu. Kerana lidah, badan binasa. Hebat orang Melayu. Semoga bersua kembali. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.